أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Itulah tadi bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Umair yang membacakan surah Al-Fat hujung-hujung, tak pasti mana mula, cumanya sampai hujung lah. Baik, hadirin yang dikasih sekalian, bacaan tadi sangat syahdu dan alhamdulillah sangat baik menjadi halwa telinga kita pada pagi-pagi ini. Begitulah dia sifat Al-Quran itu, dia memberikan ketenangan di dalam diri kita dan mudah-mudahan dia menjadi penyejuk bila kita sampai nanti di alam kubur insya-Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, nama penuh penceramah kita pada pagi ini ialah Ustaz Muhammad Umairul Adli bin Muhammad Yadman, berasal daripada Selangor dan mendapat pengajian belajar di Turki dalam bidang pengajian Islam dan qiraat asyarah. Beliau masuk Mahatafiz Sulaimania ni bermula tahun 2012. Aku SPM lagi time tu. Dan masuk di MTS Cawangan Bangi. Dan pada tahun 2014 ke Turki
2 tahun di Kütahya. Betul kau sebut tu. Aku tak tahu juga ni bahasa Turki ni. Payah-payah. 3 tahun di Istanbul dan mula berkhidmat di MTS pada tahun 2019. Mula berkhidmat di MTS Indonesia dan sekarang berkhidmat di MTS Sabah tahun 2021. 2021. Tahun pertama sebagai guru tahfiz dan tahun kedua sebagai guru qiraat Jawa Timur, ketua qiraat Jawa Timur. Dan di Sabah macam yang diberitahu oleh Tuan Ahdin tadilah, merupakan guru hal ehwal pelajar untuk pelajar-pelajar MTS seluruh negeri Sabah. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Umair untuk menyampaikan seminar kita pada pagi ini dengan tajuk Seminar Teknik Pengajaran Al-Quran Berkesan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk meneruskan kehidupan, untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi di awal bulan Muharram ini, yang di mana banyak amalan-amalan yang boleh kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ingin saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Seri Ar-Rawdah kerana sudi untuk menjemput kami untuk memberi sedikit perkongsian lah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita ambil manfaat sebaik mungkin daripada perkongsian yang akan disampaikan ini, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, ingin sekali saya menjelaskan ataupun menerangkan sedikit sebanyak tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Kerana apa orang kata biasanya, tak kenal maka tak cinta. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mengenali dulu Al-Quran ini dengan lebih mendalam lagi sebelum kita masuk ke topik asal kita lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini merupakan kalamullah seperti yang kita tahu, yakni kata-kata Allah, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa seandainya aku melihat ada yang mengatakan bahawasanya dia telah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mempercayainya. Kerana apa? Kerana dengan membaca Al-Quran sahaja itu cukup macam kita tengah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, merupakan satu mukjizat yang terbesar yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang terbesar? Kerana sehingga ke hari ini, sampai ke saat ini, dari mula Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, sampai ke hari ini Al-Quran itu masih dapat kita lihat, masih dapat kita fahami, masih dapat kita amalkan. Oleh kerana itulah antara mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kamilah, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-zikr di sini bermaksud dengan Al-Quran. Tidak cukup dengan menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Allah SWT menyambung lagi, wa inna lahu lahafizun, yang bermaksud dan kami jugalah yang akan menjaganya. Oleh kerana itu Allah SWT berjanji bahawasanya dia yang telah menurunkan Al-Quran dan dialah yang akan menjaga Al-Quran ini sehingga ke hari kiamat nanti, ke yaumul kiamah nanti. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur, mereka sudah tidak boleh digunakan lagi sebagai panduan hidup. Akan tetapi Al-Quran bermula dari zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke hari akhirat, hari kiamat, maka Allah SWT pun berjanji bahawa dia akan menjaga Al-Quran seperti mana dia menurunkan Al-Quran itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa kita ini sebenarnya sangat-sangat beruntung untuk menjadi
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita dikurniakan Al-Quran yang salah satu nikmat yang terbesar, yang di mana Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dikarenakan Al-Quran, kerana Al-Quran ini semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ada riwayat yang mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalul anbiya, menjadi nabi yang paling utama, paling mulia, dikarenakan Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi, yang di mana unzila fil Quran, yang di mana di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran kepadanya. Jadi bulan yang paling mulia, jadi bulan yang paling barakah, yang hanya satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan sekadar dengan itu, hari yang paling mulia, malam yang paling mulia, yang kita tahu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi dalam surah Lailatul Qadar, surah Al-Qadr itu pun mengatakan bahawa inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, yang di mana malam itu adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam, supaya dapat manfaat daripada malam 1000 bulan itu sendiri. Oleh kerana itu, boleh kita fahami di sini apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran ini adalah perkara-perkara ataupun suatu benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kita lihat orang yang terbaik di antara kamu semua adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, seperti para asatis, para guru-guru, ustazah yang sedang mengajarkan di Seri Ar-Raudhah ini pun termasuk insya-Allah dalam golongan ini, golongan yang paling baik yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu sangat-sangatlah perlu kita merasakan bersyukur kerana dapat dikurniakan Al-Quran ini, dan kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan dan dimuliakan dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya asyrafu ummati hamalatul Quran, yang bermaksud orang-orang yang paling mulia daripada umatku yang paling mulia adalah orang yang hamalatul Quran, orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran. Tak kisahlah dia baca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran, maka orang itu adalah yang paling mulia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru untuk orang-orang yang membaca, belum lagi untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu pun dia punya ganjaran dia pun lebih besar lagi. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man istadhhara al-Quran khuffifa an walidayhi al-'adzabu wa in kana musyrikain. Yang bermaksud, barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka khuffifa an walidayhi al-'adzabu, maka dosa kedua orang tuanya, kedua ibu bapanya itu akan diringankan, walaupun wa in kana musyrikain, walaupun kedua orang tuanya itu adalah orang yang musyrik, orang yang melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, dosa syirik ini adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, walaupun dosa ini merupakan dosa yang paling besar. Okey, akan tapi kalau ada seseorang itu menghafal Al-Quran, insya-Allah dia juga akan membantu kedua ibu bapanya untuk meringankan segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya kita nak mengajarkan adab, ataupun apa saja adab-adab yang perlu kita lakukan, kita perhatikan ketika membaca Al-Quran ataupun ketika belajar Al-Quran. Kerana sebelum kita belajar Al-Quran, yang paling utama adalah belajar bagaimana caranya untuk menghormati dulu Al-Quran tersebut. Biasanya kalau kita lihat kitab-kitab menuntut ilmu ni, contohnya seperti kitab Ta'lim wa Muta'allim itu biasanya kitab-kitab bagi penuntut ilmu disediakan. Jadi di dalam kitab itu sendiri pun mengatakan bahawa bab yang pertama diajarkan di dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim itu adalah ta'zimul ilmi wa ahlihi. Menghormati atau memuliakan ilmu itu sendiri terlebih dahulu, barulah kita menghormati kepada ahli-ahli ilmu ataupun guru-gurunya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita nak mengajar ataupun nak mendidik seseorang itu untuk belajar Al-Quran dan sebagainya,
atau belajar ilmu, yang pertama kalau boleh kita didik dulu macam mana caranya untuk kita menghormati ataupun macam mana caranya kita nak beradab lagi dengan ilmu itu sendiri. Kerana apa? Saya nak kongsikanlah satu kisah yang sering dibicarakan ketika saya belajar di Turki dulu tentang seseorang yang bernama Osman Ghazi. Osman Ghazi, mungkin ada yang pernah dengar Osman Ghazi. Jadi Osman Ghazi ini merupakan orang yang memulakan kerajaan Turki Osmaniyah, orang yang mendirikanlah kerajaan Turki Osmaniyah, iaitu seseorang yang bernama Osman Ghazi. Pada suatu hari Osman Ghazi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Osman Ghazi ini dia ingin berziarah ke rumah gurunya. Osman Ghazi satu hari dia ingin berziarah ke rumah gurunya. Akhirnya ya kita tahulah zaman dulu kalau nak berziarah ini pasti dia orang akan melakukan perjalanan yang agak jauh. Okey, walaupun sudah jauh dia sampai pada rumah gurunya itu agak lewat malam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia sampai, dia diberikan ikram ataupun dia diberikan makanan-makanan kepada Osman Ghazi oleh gurunya tersebut. Sebab apa, di dalam adat Turki sekalipun, mereka bila ada tamu yang datang ke rumah, mesti dia akan menjamu tetamu tersebut dengan makanan-makanan yang bagus-baguslah. Sama jugalah dengan dekat sini. Okey, jadi apabila Osman Ghazi itu telah sampai ke rumah gurunya, tuan-tuan dan puan-puan, setelah selesai menjamu selera, setelah selesai berbicara sebentar dengan gurunya, maka Osman Ghazi ini pun meminta izin kepada gurunya, wahai guruku, izinkan aku untuk beristirahat sebentar kerana aku baru datang dari perjalanan yang sangat jauh. Maka dengan kebenaran gurunya pun akhirnya menunjukkan satu bilik yang di mana bilik tersebut akan dijadikan tempat istirahat, tempat rehat oleh Osman Ghazi itu sendiri. Jadi ketika ditunjukkan bilik tersebut, Osman Ghazi melihat di dalam bilik itu ada tulisan ataupun gantungan ayat-ayat suci Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila dia melihat ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, yang tadinya dia nak rehat, dia nak tidur sebab kepenatan berjalan jauh ke rumah gurunya, akhirnya dia tak jadi nak tidur, nak baring, dia hanya berehat sambil duduk sahaja. Yang di mana dia itu sangat-sangat memuliakan Al-Quran. Dia dah letak dalam dirinya prinsip bahawa kalau ada Al-Quran, kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran, dia tak boleh nak lunjurkan kaki. Dia tak boleh nak baring di sebelah Al-Quran. Oleh kerana itu, disebabkan dia tidak baring, tidak tidur sambil baring di sebelah ayat-ayat suci Al-Quran selama 6 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Dari malam itu sampai pagi, selama 6 jam dia tidak baring di sebelah ayat suci Al-Quran, maka Allah SWT pun menggantikan 6 jam tersebut kepada 624 tahun pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah. Ini sebab apa? Sebab dekat sini dia dapat memuliakan Al-Quran itu sendiri. Ini merupakan salah satu sebablah macam mana kerajaan Turki Osmaniyah itu boleh bertahan lama. Salah satunya pendiri dia itu sendiri adalah orang yang sangat-sangat menghormati Al-Quran. Jadi insya-Allah dekat sini kita akan bincangkan sedikit sebanyak bagaimana cara-cara untuk kita beradab ataupun untuk kita memerhatikan ketika kita membaca Al-Quran, cara duduk kita, cara baca kita, supaya dapat memberi manfaat lagi lah kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah kita akan bincangkan satu persatu. Yang pertama adab ketika membaca Al-Quran, seperti yang kita tahu, haruslah orang yang membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang berwuduk. Dalam keadaan yang berwuduk. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran pun Allah SWT berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci. Ini keempat-empat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, semuanya ulama mazhab ini bersepakat bahawasanya kalau kita mau memegang Al-Quran perlu wajib dalam keadaan berwuduk. Ini yang pertama yang kalau boleh kita terapkan kepada diri kita, kepada anak-anak murid kita, supaya mereka kalau nak pegang ataupun nak mula belajar Al-Quran ini haruslah dalam keadaan yang berwuduk. Ya, mungkin ada yang tertanya-tanya, dalam Al-Quran tu kan cuma sekadar mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun bermaksud suci. Boleh ke kalau kita suci daripada najis sahaja, tak berwuduk, tak ada wuduk tapi nak pegang Al-Quran, tapi dalam badan kita tak ada najis? Jawapannya adalah di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan kalimah mutahharun. Kalau tuan-tuan puan-puan dah belajar bahasa Arab mesti tahu mutahharun ini daripada
bab taf'il. Taf'il ada membawa maksud takfir, membawa maksud banyak. Jadi dekat sini bukan maksudnya bersih sahaja, akan tapi bersih dengan banyak. Banyak kali bersih. Banyak kali bersih membawa maksud paling tidak harus berwuduk lah. Jadi bukan sekadar bersih daripada kotoran sahaja, akan tapi harus paling kurang bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh kerana itu para ulama bersepakat di sini bahawasanya barang siapa yang ingin memegang Al-Quran haruslah dalam keadaan yang berwuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, adab-adab ketika kita membaca Al-Quran adalah pakaian kita haruslah kemas. Pakaian kita haruslah kemas dan menutup aurat. Ini juga salah satu adab ketika membaca Al-Quran, pakaian kemas dan menutup aurat. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Kalau boleh pelajar-pelajar tu memakai wangi-wangian sebelum dia nak belajar Al-Quran ini dulu, supaya kita dapat menunjukkan rasa ta'zim, rasa hormat kita terhadap ilmu Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Jadi Al-Quran itu kalau boleh kita letakkan di tempat yang tinggi dan tidak setaraf dengan benda-benda yang lain. Ini kalau kita ada kesempatan, Al-Quran itu paling tinggi. Tempat yang paling tinggi dekat mana? Dekat atas itulah. Contoh kalau kita ada rak buku. Dan ada banyak buku-buku termasuklah Al-Quran. Maka Al-Quran ini perlulah diletak di tempat yang paling tinggi di atas buku-buku yang lain. Ini juga merupakan salah satu adab ketika membaca Al-Quran. Meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Kemudian yang seterusnya, tidak baring ataupun tidak menunjurkan kaki di tempat yang ada Al-Quran. Ini juga sangat diterapkan, sangat disuruhlah ketika saya dulu belajar. Tidak baring dan tidak menunjurkan kaki di tempat yang ada Al-Quran. Kerana itu menunjukkan kita kurang hormat kita, kurang adab kita terhadap ilmu tersebut. Macam yang saya jelaskan tadi, bagaimana Osman Ghazi itu walaupun dia dah penat berjalan menuju ke rumah gurunya, dia lihat ada Al-Quran, tak jadi nak baring, dia tidur sambil duduk sahaja. Macam itulah. Kalau boleh, paling bagus adalah ketika ada Al-Quran di dalam satu ruangan, di tempat yang terbuka, maka elakkan untuk menunjurkan kaki dan baring di samping Al-Quran itu, supaya kita boleh menunjukkan rasa hormat dan rasa sayangnya kita kepada Al-Quran itu sendiri. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menta'zimkan, memuliakan syiar-syiar Allah, dan salah satunya adalah Al-Quran lah, syiar-syiar Allah. Barang siapa yang menta'zimkan, memuliakan syiar-syiar Allah ini, maka itu merupakan takwa di dalam hatinya. Nak tunjukkan dalam hatinya itu ada ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau diri kita ini benar-benar bertakwa, maka sebaiknya kita menjaga kehormatan kita, kita menjaga, memuliakan lagi Al-Quran itu sendiri. Kemudian adab-adab membaca Al-Quran yang seterusnya adalah membaca Al-Quran dengan suara yang lunak, suara yang bagus. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinul Quran bi ahsanil aswati." Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara yang bagus. Perhatikan ya, di sini Rasulullah tidak menyebut perbaguskanlah Al-Quran dengan suara-suara yang bagus. Sebab apa? Al-Quran ni memang dah bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran ni memang dah bagus, kita hanya zayyin, hiasi saja Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Ini pun boleh kita terapkan dekat para pelajar supaya mereka pun waktu baca Al-Quran, kalau boleh jangan baca macam macam diorang tengah bercakap. Intonasi bercakap jangan gunakan ketika baca Al-Quran. Intonasi dia kalau boleh lebih lain sikit, lebih merdu sedikitlah. Kerana itu juga merupakan salah satu daripada adab-adab ketika membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, membaca Al-Quran dengan bertajwid. Membaca Al-Quran dengan bertajwid. Kerana ini merupakan perintah Allah SWT dalam surah Muzammil juga. Allah SWT berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ini maksudnya yang paling mudah kita fahami adalah dengan bertajwid. Di dalam kitab Thayyibatun Nashar fil Qiraatil Ashar, karangan Imam Qiraat yang terkenal lah, bahawasanya di sana menjelaskan ketika membaca Al-Quran, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, wal akhdhu bitajwidi, membaca Al-Quran dengan tajwid tu, membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah
hatmun lazimun, adalah fardu ain, adalah kewajipan bagi orang yang membaca Al-Quran. Man lam yujawidil Quran, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya adalah apa? Athim, adalah berdosa kalau dia membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid dengan sengaja. Ini untuk orang-orang yang baru belajar tidak ada masalah. Akan tapi untuk orang yang sudah belajar tajwid, sudah tahu hukum hakam dalam tajwid itu, ketika dia membaca Al-Quran akan tapi tidak dengan tajwid, kata Imam Jazari, Imam Qiraat itu mengatakan bahawa kalau kita baca Al-Quran dengan sengaja tanpa tajwid, maka hukumnya adalah berdosa. Kerana apa? Sambungannya adalah li'annahu bihil ilahu anzala. Kerana Al-Quran itu bihil ilahu anzala. Kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bertajwid. Tuan-tuan dan puan. Jadi daripada malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dah tajwid dalamnya. Jadi bukan tajwid ni bukan perkara yang baru sahaja. Yang baru itu adalah buku tajwid. Buku tajwid itu dikumpul oleh ulama-ulama kita. Tapi hukum hakam dalam Al-Quran, hukum tajwid dalam Al-Quran itu memang ada sejak dari penurunan Al-Quran itu sendiri. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti itu jugalah Al-Quran ini sampai kepada kita dalam keadaan bertajwid. Jadi membaca Al-Quran dengan bertajwid ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana contoh, saya bagi contoh, kita nampak macam simple saja, tapi kalau kita baca salah dekat sini boleh membawa maksud yang lain. Contoh dalam surah Al-Kautsar, dalam surah Al-Kautsar, surah yang mungkin sering dibacakan oleh kita sendiri dalam solat sehari-harian, mungkin dalam solat sunnah atau solat fardu. Surah Al-Kautsar, ya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dekat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang kedua ini kita boleh lihat banyak yang membaca salah pada ayat yang kedua, iaitu satu huruf saja tertukar. Ayat kedua dia apa tadi? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu menggunakan huruf ha yang pedas. Jadi bukan ha yang bulat itu, akan tapi ha yang pedas. Maka kalau kita baca dengan ha yang pedas, dekat situ maksudnya adalah fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Wanhar itu maksudnya berkorbanlah. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seandainya kita membaca huruf ha tersebut dengan sengaja baca dengan huruf ha yang bulat, maka maksudnya berubah. Maksudnya apa? Fasalli rabbika wanhar. Wanhar bermaksud dan bangunlah pada waktu siang. Jadi yang tadi nak bawa maksud perlu kita melaksanakan ibadah kurban itu jadi kepada bangunlah pada waktu siang. Jadi dua makna yang berbeza, walaupun ada sedikit saja sifat huruf ataupun makharijul hurufnya berbeza, dia boleh membawa maksud yang lain. Kerana itulah Imam Jazari sangat-sangat tekankan bahawasanya ketika membaca Al-Quran perlulah kita membaca dengan tajwid. Dalam contoh yang lain yang mudah juga boleh kita fahami, dalam surah Al-Isra Allah SWT berfirman wala taqrabuz zina, contohnya. Wala taqrabuz zina, pada huruf lam tersebut wala taqrabuz zina ada hukumnya dinamakan mad asli ataupun mad tabi'i, boleh katakan. Wala, ketika kita baca la itu panjang, apa yang dimaksudkan di situ adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Betul, sangat-sangat betul. Akan tetapi seandainya kita tersalah tak ada masalah kalau sengaja baca tanpa tajwid di situ, dengan memendekkan huruf lam, wala taqrabuz zina, lam yang tadi sepatutnya jadi lam nahi, lam mencegah, menjadi lam takkid, lam untuk menyuruh. Yang tadi suruh jangan dekati zina, tiba-tiba boleh jadi dekatilah zina. Ini sangat-sangat bahayalah. Oleh kerana itu hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ini seperti yang dikatakan oleh Imam Jazari adalah hatmun lazimun, fardu ain. Fardu ain. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Belajar hukum-hukum tajwid adalah fardu kifayah. Jadi untuk setiap orang, setiap pelajar yang ingin mempelajari Al-Quran adalah sangat-sangat digalakkan untuk belajar tajwid terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Itu akan memudahkan lagi pelajar tersebut, orang tersebut untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Contohnya, saya bagi contoh dekat MTS itu sendirilah. Di MTS ini, alhamdulillah, ketika pelajar-pelajar pertama masuk ke asrama, walaupun MTS ini merupakan tahfiz, yakni berdasarkan sekolah yang berdasarkan tahfiz, pelajar-pelajar yang pertama masuk ke asrama itu tidak terus didedahkan dengan menghafal Al-Quran. Mereka tidak terus menghafal Al-Quran. Akan tapi mereka diberikan waktu
selama 1 tahun itu untuk mempelajari ilmu-ilmu tajwid ini dengan betul, dengan paling sempurna supaya ketika menghafal nanti tidak ada terjadi kesalahan. Dan itu kita boleh lihat bahawa pelajar-pelajar yang telah memasuki MTS kemudian selepas setahun mereka belajar peratahfiz, kita katakan di sini, itu kita boleh nampak sangat dia punya bacaan, dari segi bacaan, dari segi adab dia terhadap Al-Quran itu sudah sangat sempurna dan sangat layak untuk memulakan tahfiz lah. Misalnya kalau di MTS saya nak cerita sikit lah tentang sistem di sini. Pelajar-pelajar ketika sudah masuk setahun di MTS itu barulah mereka akan menduduki ujian kemasukan tahfiz. Seandainya lulus masuk ujian tahfiz itu, kita lihat dari segi bacaannya, dari segi adabnya, dari segi akhlaknya, hormatnya terhadap Al-Quran. Kalau sudah lulus barulah mereka boleh mulakan tahfiz. Tak tahulah hari ini pun sebenarnya pelajar-pelajar kita ada 3 grup di Sabah ini, dua grup di Tawau, 1 grup di KK sedang menduduki ujian tahfiz pada hari ini sedang berlangsung itu. Jadi seandainya pelajar itu sudah betul-betul boleh dan betul-betul lancar dari segi bacaan dan tajwidnya, maka setelah itu barulah pelajar-pelajar kita akan didedahkan dengan sistem menghafal. Seterusnya, adab-adab ketika membaca Al-Quran adalah ini yang mungkin kebanyakan daripada kita terlepas pandang sedikitlah, iaitu membawa Al-Quran di atas pusat. Membawa Al-Quran dalam keadaan menjunjung Al-Quran itu sendiri. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya, Allah SWT menciptakan Al-Quran ini, menciptakan huruf-huruf Al-Quran ini dalam keadaan yang sangat-sangat mulia. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah makharijul huruf, tempat keluar huruf dalam Al-Quran. Mengikut tajwid, yang paling bawah, huruf yang paling bawah kita keluarkan, tempat keluar dia adalah huruf ha ataupun huruf hamzah yang berada di tekak kita bahagian bawah. Huruf yang paling bawah pun dalam Al-Quran ni, mengikut tajwidnya sebenarnya, huruf hamzah itu pun keluar daripada tekak kita bahagian bawah. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini sememangnya sangat layak untuk dimuliakan lah. Huruf itu sendiri paling bawah di tekak, adakah kita sanggup untuk meletakkan Al-Quran itu di bawah pusat kita sendiri? Jadi mungkin ini guru-guru yang dirahmati Allah mungkin boleh terapkan juga pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada pelajar-pelajar kita untuk sentiasa kalau boleh bawa Al-Quran tu di atas. Sebab kadang-kadang tu kita pun lihatlah kalau mungkin ke tempat-tempat yang lain kan, Al-Quran kadang-kadang berada di bawah, Al-Quran itu kadang-kadang berada di atas kakinya, di atas lututnya. Itu kalau boleh sebenarnya sangat-sangat tidak sesuai lah untuk meletakkan Al-Quran di sana. Sedangkan Allah pun memuliakan Al-Quran dengan mencipta Al-Quran, huruf yang paling bawah itu berada di tekak. Kita pun kalau boleh ketika membawa Al-Quran itu pun menjunjung Al-Quran dengan di atas pusat supaya tidak terlalu bawah untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Maka dengan itu kalau kita perhatikan perkara-perkara adab-adab ini, insya-Allah itulah apa pelajaran Al-Quran kita ataupun sistem belajar Al-Quran kita akan menjadi lebih bagus lagi. Kemudian yang terakhir ini mungkin saranan kepada kita ahli-ahli Al-Quran ini untuk membalut Al-Quran kita dengan balutan yang kemas dan balutan yang baguslah. Sebab apa? Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, pendiri Ma'had Tahfiz Sulaimaniyah, Ma'had Tahfiz Sulaimaniyah, iaitu Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, beliau sendiri mengatakan bahawasanya kalau boleh Al-Quran itu dibalut sebagaimana kita membaluti diri kita dengan pakaian-pakaian yang bagus, dengan pakaian-pakaian yang kalau boleh nak yang paling bagus, yang paling berjenama, paling mahal, kalau boleh Al-Quran itu pun kita balut Al-Quran itu dengan lapik yang terbaik lah. Mungkin contoh kalau dekat sekolah kan biasanya pelajar-pelajar balut buku, betul tak? Balut buku dengan plastik tu, dengan pembalut buku yang cantik, macam tu jugalah. Kalau boleh Al-Quran dibalut itu lebih baik lagi. Sama juga di MTS itu sendiri, kami ketika pelajar datang sebelum dia mulakan belajar Al-Quran, yang pertama Al-Quran itu kita balut dulu cantik-cantik supaya boleh dapatkan barakah daripada Al-Quran itu tersebutlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adab-adab ketika membaca Al-Quran mungkin itu sahaja yang boleh saya sampaikan di sini. Jadi di sini juga saya ingin mengongsikan satu kisah berkaitan dengan Abu Hanifah, Imam Azam Abu Hanifah. Imam Azam Abu Hanifah ini merupakan seorang
yang mendirikan ataupun pengasas kepada mazhab Hanafilah. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi, yang seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, sangat banyak. Ketika ditanyakan oleh para pelajarnya, wahai imam, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Bagaimana caranya engkau boleh menghafal semua kitab-kitab ataupun semua pelajaran yang telah kau pelajari? Apa jawapan Imam Azam Abu Hanifah? Jawapannya adalah, aku menghormati ilmu tersebut, aku menghormati kitab tersebut, aku menghormati Al-Quran, maka dengan itu ilmu memberikan segalanya kepadaku. Aku dapat belajar ilmu disebabkan aku menghormati ilmu tersebut. Jadi boleh kita fahami di sini bahawasanya kalau kita menghormati ilmu, menghormati Al-Quran itu sendiri, insya-Allah sistem apa pun yang kita pakai boleh membawa kejayaan terhadap pelajaran tersebutlah. Jadi insya-Allah sama-sama kita menjaga adab kita, mengajarkan kepada para pelajar bagaimana caranya untuk beradab ataupun ketika membaca Al-Quran apa sahaja yang perlu diperhatikan. InsyaAllah dengan perkara-perkara yang saya sampaikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu para guru untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak murid masing-masing, insyaAllah. Untuk penerangan sistem hafalan Turki Utsmani ini ingin saya jelaskan sekarang atau macam mana ya, Tuan Ahdin? Itu semalam sebenarnya Tuan ada minta juga untuk jelaskan sistem hafalan Turki Utsmani ini. Ya, insyaAllah Abi, boleh Abi. Jika boleh mungkin Abi boleh kongsikan sedikit macam mana teknik hafalan di MTS, dan mungkin juga boleh kami praktiklah di Raudahnya atau macam mana. Okey, jadi asrama MTS Ma'had Hafiz Sulaimaniyah ini berpusat di Turki dan alhamdulillah sehingga sekarang memiliki lebih daripada 20,000 cawangan di serata dunia. Di Malaysia sahaja sudah ada lebih kurang 17 asrama seingat saya. Jadi sistem pendidikan di MTS ini, yang pertama, pelajar-pelajar ketika masuk ke asrama itu mereka akan belajar dulu pratahfiz selama 1 tahun atau 1 tahun setengah bagi memantapkan lagi mereka punya bacaan Al-Quran dan memantapkan lagi adab serta akhlak sebelum mereka mula menghafal Al-Quran. Kemudian dalam pratahfiz ini juga mereka belajar, dalamnya ada bacaan Al-Quran, belajar tajwid, belajar kelas syahsiah dan lain-lain, kemudian belajar fiqh dan sebagainya. Setelah mereka lulus ujian untuk masuk ke tahfiz, mereka akan mula menghafal Al-Quran. Akan tetapi mungkin sistem menghafal Turki Utsmani ini agak berbeza dengan sistem yang berada di pusat-pusat tahfiz yang lain lah. Dan sistem hafalan Turki Utsmani ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini dilakukan ataupun pertama dilaksanakan ketika zaman Utsmaniyah dulu. Dan sistem ini dilakukan khususnya untuk orang-orang yang bukan bercakap Arab, orang-orang yang tidak faham bahasa Arab lah, supaya mereka lebih mudah menghafal. Kalau orang Arab nak hafal senang, akan tapi untuk orang yang bukan orang Arab, bukan mengerti bahasa Arab itu sendiri, jadi cara untuk menghafalnya agak susah. Oleh kerana itu ketika zaman Utsmani itu para ulama ketika itu menerapkan satu metod yang baru bagaimana caranya untuk menghafal Al-Quran. Biasanya kalau di asrama-asrama luar ataupun di pusat-pusat tahfiz yang lain, mereka menghafal Al-Quran itu bermula daripada suratul Fatihah sampai ke surah An-Nas, dari awal sampai akhir. Akan tapi kalau sistem hafalan Turki Utsmani ini agak berbeza. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita lihat dulu di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Dalam Al-Quran semuanya ada 30 juz dan setiap juz itu mempunyai 20 muka surat. Caranya bukan menghafal daripada awal sampai akhir, akan tapi caranya adalah dengan menghafal, yang pertama menghafal muka surat terakhir di setiap juz. Contohnya dia mula menghafal. Pertama kali nak hafal ni dia buka juz 1 bukan dari surah Al-Fatihah tapi menghafal daripada muka surat terakhir dari setiap juz. Dah hafal muka surat terakhir setiap juz yang pertama, sambung kepada muka surat terakhir setiap juz
muka surat terakhir juz yang kedua. Juz yang kedua sambung ke juz yang ketiga. Dia tak hafal secara berurutan lah daripada segi muka surat tu, akan tapi dia menghafal muka surat terakhir setiap juz, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Dan ini dinamakan sebagai pusingan. Dari juz 1 sampai juz 30 kalau dia sudah hafal muka surat terakhir di setiap juz itu dinamakan sebagai pusingan 1. Habis saja pusingan 1, setiap muka surat terakhir setiap juz itu kalau sudah dihafal, maka pelajar itu akan sambung untuk menghafal muka surat kedua terakhir setiap juz. Muka surat kedua terakhir setiap juz bagi memudahkan pelajar-pelajar itu untuk menghafal. Sebab apa? Kalau kita buat sistem macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh nampak bila dia dah hantar satu juz itu, dia mindset dia tu dah, oh sekarang dah juz 2, sekarang dah juz 3. Itu akan menambahkan lagi semangat dia orang. Tapi kalau kita hafal seperti biasa dari juz 1 contohnya, dia akan lama dekat juz itu saja. Contoh 1 bulan tu kat juz 1 saja. Dia tak ada semangat yang baru. Tapi kalau kita buat ikut pusingan ni atau ikut round ini, pelajar-pelajar itu akan nampak lebih semangat lagi. Oh, hari ni tasmid juz 1, hari ni tasmid juz 2, hari ni tasmid juz 3 sampai juz 30. Seakan-akan dia dah hafal 30 juz. Itu pun memudahkan pelajar-pelajar untuk menaikkan semangat mereka lah. Dan ketika mereka menghafal round yang kedua atau pusingan yang kedua, iaitu muka surat kedua terakhir setiap juz, mereka juga perlu menghafal sekali muka surat pertama setiap juz tadi. Yang round yang satu pun dia kena hafal sekali. Jadi bila dia nak tasmid round 2 itu, dia perlu tasmid round 2 dan round 1 sekali. 2 muka surat terus. Muka surat terakhir setiap juz dan muka surat kedua terakhir setiap juz. Jadi dekat sini pun dah ada satu sistem yang dinamakan sistem mengulang, itu jelas. Kerana apa? Kerana apabila dia balik ke juz 1, dia akan ulang balik juz muka surat yang dia sudah hafal tadi. Sama juga dengan juz 2. Waktu dia nak tasmid round yang kedua, pusingan yang kedua, dia kena tasmid sekali, hantar sekali round 1 yang dia sudah hafal pada round yang sebelumnya. Sama juga habis saja round yang kedua, sambung ke round yang ketiga, pusingan yang ketiga, iaitu macam mana tadi dah muka surat terakhir sudah hafal, muka surat kedua terakhir pun sudah hafal, sekarang mereka akan menghafal muka surat 3 terakhir setiap juz. 3 terakhir setiap juz. Dan apabila mereka nak tasmid, nak menghantar muka surat 3 terakhir ini setiap juz, mereka juga perlu menghantar round yang kedua tadi, round yang pertama tadi. Jadi sistem mengulang itu pun ada dan jelas, dan para pelajar pun boleh menghafal Al-Quran dengan lebih semangat lagi dari hari ke hari kerana juznya bertambah. Nampak macam hafal juz 30 juz, tapi sebenarnya hafal muka surat itu sajalah. Dari segi mindset itu boleh berubah. Jadi itu mungkin dari segi sistem hafalan Turki Osmaniyah seperti itu. InsyaAllah lah apa yang ingin saya sampaikan mungkin sampai di sini sahaja. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri saya sendiri, seterusnya kepada guru-guru Sri Ar-Rawdah. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita, mengajar, mendidik anak bangsa untuk menjadi hamalatul Quran, untuk menjadi orang yang ada dalam dirinya Al-Quran, supaya dapat menjamin masa depan kita, masa depan negara kita sendiri, masa depan ahli keluarga kita untuk mencapai redha Allah SWT. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada apa-apa soalan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sumair atas pengisian berkaitan pertama sekali yang kita tengok itulah kelebihan Al-Quran, dan yang keduanya itu adalah berkaitan dengan beberapa adab, dan adab inilah sebenarnya yang membentuk bagaimana seseorang penuntut ilmu itulah. Kalau sekadar ilmunya yang tinggi, kita semua pun tahu, kalau sekadar ilmu tinggi tapi adab tiada, maka tiada bergunalah pada ilmu itu mungkin. Baik, sini ada satu soalan yang ditanyakan, iaitu bagaimana untuk kita berhadapan dengan kita sebagai guru Quran ni, kita bukan berhadapan dengan pelajar yang satu tahap. Mungkin ada yang lemah hafalannya, ada yang kurang lemah. Mungkin dari sudut macam mana guru-guru di Mahatafidz Sulaimaniyah tu berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Mungkin ada, kita semua tahu kan, ada pelajar yang laju menghafal, cepat lupa. Ataupun mungkin ada teknik supaya laju menghafal, lambat lupa. Begitulah. Mungkin Ustaz boleh bagi penerangan sedikit, silakan. Okey, baiklah. Untuk soalan itu, untuk pelajar yang lemah, macam mana kita nak tangani pelajar-pelajar yang lemah itu? Yang pertama adalah
kita sendiri, guru-guru sendiri perlu memberi perhatian yang lebih sedikit untuk pelajar-pelajar yang lemah itu. Kemudian harus memerhatikan bagaimana pelajar itu baca. Contohnya kalau nak menghafal, ada yang macam saudara Muhammad Syarif kita bagi tahu bahawa kalau kita nak menghafal Al-Quran tu, kadang-kadang ada yang hafal lemah, kadang-kadang ada yang hafal baca sekali je terus dapat. Jadi cara untuk menghafal itu pun sebenarnya sangat-sangat penting. Yang di mana pelajar-pelajar kalau nak menghafal satu muka surat atau satu surah itu, yang pertama dia perlu membaca muka surat itu sendiri atau surah itu sendiri dengan berulang-ulang kali. Dengan cara itu dia boleh biasakan lidah dia dan mulut dia dengan bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian kalau dia dah baca banyak kali, barulah dia boleh mula menghafal. Akan tetapi ketika saya tahfiz dulu, guru saya mengajarkan kepada saya, kalau nak hafal dengan cepat dan bagus, ketika menghafal itu perlu menggunakan suara yang kuat. Jadi bukan hafal sambil orang kata itu, kadang-kadang ada pelajar yang hafal sambil bisik-bisik. Macam Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar contohnya. Kan, tapi cara sebenarnya nak hafal dengan lebih mudah adalah dengan baca dengan kuat. Kerana apa? Ketika kita baca dengan kuat, secara tidak langsung kita akan dengar suara kita itu dengan lebih jelas lagi. Dan kalau kita ikutkan, kalau nak hafal sesuatu itu perlu ada 3 perkara. 3 perkara untuk hafal suatu benda itulah. Yang pertama adalah dengan melihat perkara tersebut, melihat muka surat tersebut. Yang kedua dengan membaca, dan yang ketiga dengan mendengar. Jadi kalau kita dah lihat, okey, dah bagus dah. Dah baca pun dah bagus dah. Tapi waktu part dengar tu tak dengar dengan jelas, ataupun kita dengar sipi-sipi sahaja, mungkin pelajar itu susah nak menghafal. Oleh kerana itu mungkin kalau dekat sini pun sama, kalau ada pelajar yang lemah itu, kita boleh lihat cara belajarnya pun kurang tepatlah, kurang tepat, kerana pelajar itu belajar dengan suara yang perlahan. Jadi bila dia belajar dengan suara yang perlahan, dia susah nak menghafal. Jadi kita pun selalu ingatkan pelajar-pelajar khususnya yang lemah menghafal itu boleh menggunakan suara yang kuat. Ketika menghafal itu barulah dia boleh menghafal dengan lebih baik lagi. Kemudian bagaimana dengan cara ataupun trik lah ataupun tips supaya hafalan kita tidak mudah lupa, yang sering diberitahu ataupun ditausiahkan kepada diri saya sendiri adalah pelajar-pelajar ketika menghafal itu menghafal dengan apa itu namanya, membaca Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Menghafal dengan bacaan yang perlahan, bukan bacaan yang cepat-cepat. Sebab kalau baca cepat-cepat, dia akan cepat lupa. Tapi seandainya kalau kita, pelajar-pelajar kita waktu menghafal itu, dia hafal satu-satu, dia hafal dengan cara bacaan yang perlahan-perlahan. Contohnya, saya bagi contoh, dia hafal macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, wassama'i dzatil buruj. Contohnya, dia hafal satu-satu perlahan-perlahan, maka secara tidak langsung dia akan memantapkan lagi, dia akan memanjangkan lagi waktu dia ingat nak hafalan itu dan tidak akan cepat lupa. Sebab apa? Apabila dia membaca perlahan, dia akan ada waktu untuk berfikir ataupun dia akan ada waktu untuk membayangkan ayat tersebut. Dengan cara itu, dia akan memantapkan lagi hafalan dia lah. Sama juga di sini contohnya pelajar-pelajar kita larang sekali untuk mereka hafal menggunakan kadar bacaan yang laju. Sebab sebelum ni pun saya pernah di Indonesia saya pernah pergi ke tahfiz-tahfiz yang lain. Ada beberapa tahfiz tu dia pelajar dia ketika menghafal dia baca sangat laju sampai tak jelas ni. Dan guru-guru di sana pun komplain pelajar-pelajarnya hafal terus lupa. Sebab apa? Sebab dia tidak memerhatikan untuk baca perlahan. Kerana macam saya bagi tahu tadi, seandainya pelajar kita ketika menghafal tu dia baca perlahan, dia ada waktu untuk berfikir, bayangkan ayat itu, ayat lepas ni apa. Jadi itu akan memantapkan lagi hafalan mereka lah. InsyaAllah kalau perhatikan benda ini, hafalan pelajar-pelajar akan lebih bertambah, akan lebih baik lagi dari masa ke semasa, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin lepas ni kita guru-guru kena praktik lah. Sebab pelajar Raudah ni kadang-kadang ada juga pelajarnya macam hadar. Kalau baca tu punya laju 100 km sejam. Baik, ada soalan lain? Kalau ada boleh PM kita bagi masa sekejap. Ataupun boleh type, ataupun mau buka voice pun boleh.
Ini soalan saya sendiri lah, Ustaz. Sebab orang nak pandai tanya soalan, memang aku yang akan tanya soalan balik. Mungkin ada teknik sama ada mungkin postur badan ketika menghafal ataupun bagaimana waktu menghafal tu mungkin ada adab-adab khas. Macam tadi kita sudah bincang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Mungkin ada adab-adab pula ketika menghafal Al-Quran, sama ada mungkin postur badan, persediaan diri itu sendiri untuk menghafal, ataupun waktu-waktu terbaik untuk menghafal. Okay. Dari segi postur badan ketika belajar, pelajar-pelajar kami juga digalakkan untuk belajar. Tak tahulah kalau kat sekolah Sri Al-Rodah macam mana. Kalau di sini pelajar-pelajar itu memang digalakkan untuk belajar di bawah. Di lantai lah, bukan duduk di atas kerusi. Kerana apa yang dididik ataupun apa yang dijelaskan kepada kita sewaktu kita belajar dulu, bahawa ketika kita belajar itu kita disuruh atau dituntut untuk duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dan bukan duduk bersila. Hal ini ketika kita duduk di antara dua sujud, secara tidak langsung kita punya tulang belakang ini akan lurus. Jadi bila dia lurus, nak hafal itu lebih mudah. Kerana apa? Kerana nak hafal satu benda ini, nak hafal Al-Quran lebih-lebih lagi, ia sangat memenatkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kadang-kadang itu apabila tengah menghafal, kalau kita duduk sambil santai-santai ataupun duduk dalam keadaan bersila sambil sandar lagi dan sebagainya, itu akan mengganggu kita punya fokus dalam menghafal. Mungkin akan ngantuk dan sebagainya. Jadi apabila pelajar itu sendiri duduk di antara dua sujud, ataupun kalau tak duduk di antara dua sujud sekalipun, duduk tegak lah istilahnya. Duduk tegak, maka rasa ngantuk itu akan hilang. Yang pertama itu. Dan yang kedua, abi-abi kita, ustaz-ustaz kita dulu mengatakan bahawasanya kalau kita duduk di antara dua sujud, tuan-tuan dan puan-puan, kan kaki kita di bawah ya, dan ketika duduk di antara dua sujud itu, darah yang sepatutnya mengalir ke kaki, dia tertahan dan mengalir ke bahagian kepala kita, bahagian otak kita. Sebab itulah pelajar-pelajar kita di sini digalakkan duduk di antara dua sujud supaya waktu hafal itu darah yang memerlukan banyak darah itu adalah kepala dia lah, otak dia lah, sebab dia nak menghafalkan. Jadi darah tu jangan tak payah banyak sangat pergi ke kaki, pergi ke atas. Cara dia adalah dengan duduk di antara dua sujud itu boleh membuatkan otak kita ataupun otak pelajar-pelajar itu lebih fresh untuk menghafal sesuatu perkara tersebutlah. Postur badan pun sangat-sangat penting supaya pelajar-pelajar lebih fokus lagi dan tidak ada rasa ngantuk ketika menghafal. Sebab contohnya kalau pelajar-pelajar dibiasakan duduk secara santai ketika menghafal, dia akan menghafal akan tapi tidak dalam keadaan ataupun kondisi yang fokus untuk menghafal. Sebab kalau nak menghafal ni memerlukan fokus yang sangat kuat, sangat besar. Maka dengan itu pelajar-pelajar digalakkan kalau boleh, kalau ada kemampuan untuk duduk di bawah. Kalau tiada sekalipun, mungkin kalau dekat sekolah kan ada meja dengan kerusi ya. Boleh duduk secara tegak sahaja, barulah dia boleh menghafal dengan lebih baik lagi. Kemudian dari segi waktu menghafal, waktu apa yang lebih bagus, waktu apa yang paling bagus untuk menghafal muka surat baru, sebenarnya ini tergantung kepada pelajar itu sendiri. Akan tapi apa yang saya sering dengar daripada pelajar-pelajar, kadang-kadang kita tanyakan, waktu bila kamu hafal muka surat baru, waktu mana yang paling sesuai, yang rasa lebih senang untuk hafal muka surat baru. Kebanyakan pelajar menjawab dua jawapan. Yang pertama, waktu selepas solat subuh. Kerana waktu itu otak kita masih fresh, baru bangun, tak ada fikir apa-apa lagi, terus hafal muka surat baru, dia akan lebih mudah untuk menghafal. Dan yang kedua, pelajar-pelajar mengatakan bahawa waktu selepas solat asar itu waktu yang mereka fresh untuk menghafal muka surat baru. Jadi ada dua waktu yang kalau yang kita lihat sekalipun, memang pagi itu banyak berkatnya, sebab itulah waktu itu sangat-sangat dituntut untuk menghafal. Jadi mungkin pelajar-pelajar boleh disuruh menghafal di waktu-waktu tersebut, sama ada lepas solat subuh ataupun lepas solat asar. Tapi ini tergantung kepada pelajar itu sendiri. Kadang-kadang ada yang lepas tengah hari, lepas Kailulah itu, ketika mereka menghafal, mereka lebih senang nak menghafal. Ada yang macam tu, ada yang juga waktu malam. Tapi waktu malam ini kurang digalakkan sebab biasanya yang hafal malam ini dia tak kuat hafalan dia bila besok nak tasmih. Jadi kalau boleh lebih awal dihafal, lebih bagus lagi untuk dia punya kualiti hafalan itu.
sama ada lepas subuh ataupun lepas solat asar, kebanyakan pelajar lebih mudah untuk menghafal pada waktu-waktu tersebutlah. Baik, terima kasih Ustaz, dan mungkin ini adalah soalan yang terakhir mungkin. Berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri ataupun daripada pengalaman guru-guru Ustaz sendiri, apakah adab ataupun amalan yang mesti ataupun wajib dijaga sebagai seorang guru Quran? Sebab yang ada hadir pada hari ini majoritinya adalah guru-guru Quran. Jadi mungkin ada adab-adab ataupun amalan-amalan tertentu yang menjadi kewajiban ataupun kemestian kepada seorang guru yang mengajarkan Al-Quran. Okey, yang pertama untuk guru-guru lah, lebih-lebih guru-guru Al-Quran ini, adab ataupun cara-cara untuk kita mendidik anak-anak ini dengan lebih baik lagi adalah, yang pertama kita perlulah sama-samalah, termasuk diri saya sendiri, perlulah menunjukkan contoh yang terbaik, contoh yang mencerminkan Al-Quran itu sendiri di dalam diri kita, kerana satu teladan itu sebenarnya lebih baik daripada 1000 nasihat. Oleh kerana itu, yang pertama kita perbaiki dulu diri kita dengan mencerminkan diri kita kepada para pelajar, tunjukkan kepada para pelajar bahawa kita ini guru Al-Quran dan buat mereka tertarik untuk mengajar Al-Quran lah. Jadi dengan itu mungkin sedikit sebanyak akan membantu para guru untuk mendekatkan lagi para pelajar ataupun lebih memudahkan lagi untuk mengajar dekat pelajar-pelajar tersebutlah. Jadi pada diri kita dulu, kita perbetulkan diri kita dulu, barulah kita mengajar dekat para pelajar, barulah pelajaran itu akan jadi lebih efektif, lebih berkesan kepada pelajar tersebut. Jadi mungkin itulah rasanya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sumair, dan mungkin yang terakhir sekali adalah saya minta Ustaz buat sedikit kesimpulan dan seterusnya mungkin membacakan doa sebagai penutup kepada sesi kita pada pagi ini. Silakan. Jadi insyaAllah kesimpulannya pada hari ini adalah, yang pertama, ketika kita mengajarkan Al-Quran itu, sering-sering kita ceritakan tentang Al-Quran dekat pelajar untuk menarik lagi perhatian pelajar, untuk dekatkan diri lagi, untuk buat mereka sukalah untuk belajar Al-Quran ini. Kemudian sewaktu kita mengajarkan Al-Quran kepada para pelajar adalah yang paling baik sekali untuk kita mengajarkan sekali adab-adab bagaimana caranya untuk belajar Al-Quran, bagaimana caranya untuk apa sahaja yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Maka dengan itu insya-Allah segala urusan ajaran Al-Quran kita ini akan lebih dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bacakan doa. Terus doa sedikit. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa anta akramul akramin, anta maulana wa anta arhamur rahimin, anta maulana wa anta akramul akramin, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha raw'ana وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا يا جامع الناس. اللهم اجمع أمة محمد على نور هدايتك يا جامع الناس. اللهم اجمع أولاد أمة محمد إلى نور هدايتك. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد في الأولين، صل على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين، صل على سيدنا ونبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Sumair atas sesi perkongsian yang sangat baik dan sangat memberi manfaat insyaAllah pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi sebab sudi meluangkan masa, dan terima kasih kepada Tuan Ahdin bin Singki yang menganjurkan dan membuat banyak urusan untuk menjadikan program pada pagi ini terrealisasi. Wah, lama pun tak guna ayat-ayat begini nih, semenjak lama cuti sekolah ni kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan nanti kalau ada masa kita semua guru-guru rodah ni mau juga melawat MTS kan, mungkin ada ramai lagi yang nak melawat MTS kan. Silakan. Jadi itu sahaja. Saya mewakili
pihak Seria Raubah mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Ustaz Umair atas pengisian dan program pada pagi ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan, salah dan silap sepanjang sama-sama program pada pagi ini. InsyaAllah kita ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Kebanyakan guru-guru ini sudah dos kedua kan, boleh usaha rentas negeri, tapi PKPD nak boleh keluar lah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja. Akhir sekali ni kita mau bergambar dulu lah, baru saya tutup gambar lo. Siapa yang ambil gambar ni? Ustazah Siti Alida lah. Okay, Ustazah. Sila Ustazah. Okay, baik. Saya minta guru-guru Ustaz sekali lah. Yang lain pun posing case dia. Saya kira satu. Sedia sudah Ustazah? Okay, sedia. 1, 2, 3. Tengok kamera ya, bukan tengok screen. Kalau tengok kamera, mata tempat lain. Okay, sekali lagi. Semua kamera, tengok kamera, bukan tengok screen. 1, 2, 3. Okay. Cukuplah kan? Tak payahlah posing-posing lagi. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf atas salah silap sepanjang saya mengendalikan program, dan saya rasa itu sahaja. InsyaAllah kita akan ada lagi dan lagi untuk kita menuntut ilmu bersama-sama, dan mudah-mudahan tanda Allah sayang pada kita ni ialah Allah SWT mengurniakan ilmu, dan Allah SWT memberikan kebaikan dengan cara Allah SWT memberikan kita ni peluang untuk kita membuat amalan-amalan yang baik insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah SWT istiqamah kita dalam kebaikan sehinggalah kita menutup mata. Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Hai kamu. Apa raise hand ni?